Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Ustaz Muiz, Ustaz Muiz, kemudian Ustazah Siti Sinamaya. Okay, kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, untuk pengajaran bahasa Arab khususnya seluruh negeri Selangor untuk tahun 2020 lah. Okay, pendaftaran format baru CGF Pelajaran Malaysia SPM, Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSM mulai tahun 2021, pihak SPP, Sektor Pentaksiran dan Peperiksaan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor telah mendapat arahan daripada Lembaga Peperiksaan pada asalnya sejak dari bulan 3. Okay, dan selepas itu kita buat perancangan lah. Kita membuat perancangan untuk adakan taklimat secara bersemuka fasa 1 yang bermula pada 20 hari bulan 3. Tetapi kekangannya apabila 18 hari bulan 3 itu kita telah di PKP, lockdown masa ketika itu, dan pihak lembaga peperiksaan tarik balik semua sekali bajet-bajet yang ada ketika itu. Dan semua kerja buat kita ada yang surat telah sampai ke sekolah pun untuk mata pelajaran biologi, fizik dan kimia, surat telah sampai ke sekolah. Saya terpaksa membuat pembatalan semula. Okey, apabila selesai PKP, kita bermula semula bulan 9. Saya dipanggil semula oleh lembaga peperiksaan pada 20 hari bulan 9 untuk kita terus laksanakan pendaftaran. 20 hari bulan 8 Kemudian selepas itu kita dah tengok keadaan situasi itu dah baik, kita pun cuba membuat perancangan dan dirancang untuk bahasa Arab, tasawuf Islam, pendidikan agama Islam, kemudian PSI, syariah Islamiah dan juga Al-Quran Sunnah kita laksanakan ini ketika ini. Bukan pada tarikh ini tetapi minggu ini akan dilaksanakan secara bersemuka. Surat saya dah sampai ke meja pengarah dah tanda tangan. Tetapi dapat satu berita daripada lembaga peperiksaan, dapat arahan terbaru, semua perjumpaan secara bersemuka tidak lagi boleh dilaksanakan. Tambah-tambah pula di negeri Selangor kesnya semakin meningkat. Okay? Jadi kita tak mahu ambil risiko itu. Dan lembaga peperiksaan tidak mahu ambil risiko sekiranya jadi apa-apa nanti ada pihak yang dipersalahkan. Jadi saya berbincang dengan Cik Ustaz Muiz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Muiz kerana membantu saya. Untuk hari ini kita laksanakan tadi bahasa Inggeris CFR. Saya dah pukul 8 pagi tadi kita dah mula. Saya ini menghadap komputer je lah. Minggu ni straight bahasa Inggeris, hari ini dengan esok untuk peringkat negeri. Untuk bahasa Arab, tasawuf Islam, PSI dan subjek-subjek agama ini semua kita laksanakan secara atas talian keseluruhannya tiada pergerakan. Okay, Ustaz Muiz telah membantu saya daripada segi itu. Kalau tanpa pihak SPI, SPB hari ini saya tak boleh nak uruskan keseluruhan subjek-subjek berkenaan. Okay, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ustaz Muiz. Cuma bila kita buat dalam bentuk video conference ini mungkin ada kekangan penyampaian, kekangan penerimaan bergantung kepada kalian kita masing-masing. Itu sebab dalam surat saya tidak menetapkan di mana tuan-tuan berada, tetapi sama ada di rumah ataupun di pejabat, tetapi ada talian internet yang tinggilah untuk kita capai supaya percakapan daripada presenter, daripada orang yang menyampaikan itu jelas kita boleh dengar dan kita boleh lihat presentation yang diberikan oleh presenter, orang yang memberi taklimat itu. Okay. Untuk konten saya tak ada apa-apa, saya hanya menguruskan. Saya dipertanggungjawabkan, diberi amanah untuk membuat taklimat pada asalnya bersemuka dan kita telah rancang
tetapi tidaklah kepada satu-satu subjek khusus, keseluruhan. Subjek-subjek lain pun saya mohon bantuan daripada pihak SPB, Sektor Pembelajaran, untuk membantu saya menguruskan, kerana saya tak ada akses ke sekolah. Akses saya hanya kepada SUP. Daripada SPP akan turun kepada SPP daerah akan pergi ke SUP untuk peperiksaan sekolah-sekolah. Jadi untuk ketua mata pelajaran, guru-guru mata pelajaran ini yang lebih rapat bagi saya ialah pihak SPI dan juga pihak SPB. Jadi bantuan SPI dan SPB ini sangat saya hargai. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz Muiz pun banyak kali tanya saya bila lah kita nak buat, sebab cikgu dah banyak tanya kan. Okey, inilah masa dia. Saya harap untuk hari ini dan seterusnya mata-mata pelajaran lain sepanjang minggu ini dapat disampaikan dengan baik, jelas dan tanpa kecairan dan kepekatan. Dan saya yakin jurulatih yang telah dilatih oleh mungkin lembaga peperiksaan ada ilmunya apa yang kita nak taksirkan untuk kegunaan guru-guru di sekolah dan seterusnya menjadi kegunaan kepada anak-anak kita di sekolah nanti. Okey, saya yakin untuk ini dia tak lama. Kalau CFR bahasa Inggeris itu sampai 2 hari sepanjang masa, daripada 8 pagi sehingga 4.30 petang. Untuk hari ini esok pun sama, 8 pagi hingga 4.30 petang. Tapi untuk bahasa Arab, tasawur, pendidikan Islam dan lain-lain subjek, dia tidaklah selama itu. Yang kalau ikutnya suratnya Ustaz Muiz letak daripada pukul 10 pagi sehingga pukul 12 tengah hari saja. Okey, saya harap semua dapat manfaat daripada apa yang kita buat hari ini. Saya cuba sehabis baik untuk laksanakan. Daripada awal lagi kita dah siapkan tempat, kita dah siapkan LO, tempat semua saya cari. LO itu untuk makan minta ni, nota minta makan minum. Pada asalnya ada bajet, tetapi bajetnya sekarang ni dah ditarik balik. Jadi bila atas sebab kekangan-kekangan itu, saya mohon ribuan kemaafan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Untuk setakat ini ini sajalah yang kita mampu buat. Penataran perlu diteruskan juga. Ilmu daripada JUK perlu disampaikan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di sekolah supaya kita boleh teruskan dengan calon-calon ataupun anak-anak kita di sekolah. Tapi kaedah dia bagaimana, mungkin ada kekangan, tetapi saya harap bukan medium ini saja dia menjadi penamat. Selepas ini mungkin tuan-tuan yang kalau tak faham ke, tak dengar ke, boleh rujuk kepada yang pakar. Rujuk kepada JUK ke, sama ada yang mana yang faham. Jadi sekurang-kurangnya ilmu itu serata, dia diperluaskan serata untuk keseluruhannya. Okey, itu saja daripada saya. Saya tak nak ambil masa yang panjang. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama-sama dalam keadaan kita sekarang ini. Mungkin ada yang tak puas hati, itulah saya pun suarakan pandangan ini ke lembaga peperiksaan dalam bentuk VC ini. Mungkin ada kekangan, dan jawapan LP satu je, dia kata kita laksanakan dulu, yang tak faham nanti kita ada bantuan daripada peringkat demi peringkat. Itu maklumatnya yang diberilah. Okay, untuk konten memang saya tak ada apa-apa. Tadi pun bahasa Inggeris pun konten saya tak tahu, cuma kita menguruskan. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sabahal khair. Kaifa halukum? Sabahan nur. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah bil khair Kati. شكرا جزيلا لرئيسة الجلسة المحترمة الفاضلة الأستاذة سيتي سينار مايا بنت محمد علي، وصفوف الموظفين من قسم التربية الإسلامية واللغة العربية بولاية سلنجور، المحترم الفاضل الأستاذ أو السيد عكاشة إسماعيل، والفاضل الأستاذ ابن معيس ابن السباني، والمحترمون الأساتذة والأستاذات
الأفاضل. إن شاء الله في هذا الصباح المنور سأقدم لكم عن توجيهات التقييم للأسئلة الامتحانية في الشهادة الثانوية الماليزية في السنة المقبلة، وأرجو أنكم يعني تستفيدون استفادة تامة بما سأناقش معكم إن شاء الله. ولفهم تام إن شاء الله سأناقش معكم بلغة الأم المحبوبة وهي اللغة الملايوية. Ya, jadi insya-Allah pada pagi ini Ustazah Nur Hayati binti Awang akan bersama dengan semua para guru, dan sebelum itu sekali lagi Ustazah mengucapkan terima kasih kepada Puan Siti Sinarmaya selaku pengerusi pada pagi ini barisan para pegawai daripada bahagian peperiksaan iaitu Al-Fadil Encik Akashah bin Ismail, Ustaz Abdul Muiz Ibnul Muiz Ibnu Supani, dan juga para pegawai yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung di dalam penyediaan program kita pada hari ini. Begitu juga dengan rakan-rakan guru bahasa Arab di seluruh Selangor, ataupun mungkin ada segelintir daripada negeri lain yang mungkin turut serta dalam program kita pada pagi ini. InsyaAllah ya, Ustazah percaya bahawa guru-guru sentiasa tertanya-tanya dan juga ternanti-nanti tentang format pentaksiran KSSM mulai tahun 2021 ya, yang mana ia melibatkan curriculum standard sekolah menengah. Dan insya-Allah pada hari ini segala permasalahan ataupun penantian itu sedikit sebanyak apa yang Ustazah harapkan dapat kita rungkai. Dan sebenarnya program ini bukan, Ustazah amat berharap sekali daripada program ini bukan Ustazah saja yang mungkin memberikan penerangan ataupun perbincangan itu, malahan mungkin idea ataupun rangsangan daripada rakan-rakan guru juga adalah sebagai satu pembantu ya kepada apa juga kekusutan yang kita alami ya di dalam mengenal pasti apakah bentuk-bentuk item soalan yang dikemukakan di dalam peperiksaan SPM mulai tahun 2021 ya. Sebenarnya walaupun Ustazah sebagai wakil daripada lembaga peperiksaan Malaysia yang pernah menerima format itu, format pentaksiran bahasa Arab ini, namun begitu sebenarnya kita hatta Ustazah sendiri adalah orang yang turut sama belajar daripada apa yang terkandung di dalam format yang akan kita bincangkan ini ya. Ustazah percaya rakan-rakan guru mungkin telah pun melihat ya sedikit sebanyak format pentaksiran yang telah pun diupload oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia, namun program ini bertujuan untuk memberi pencerahan kepada apa yang dikemukakan di dalam format pentaksiran itu, kerana apa yang kita dapati di dalam format pentaksiran yang disediakan terutamanya mengenai contoh-contoh soalan, mungkin di situ ada sedikit sebanyak perkara yang tidak dijelaskan secara keseluruhannya ya. Kadang-kala mereka ataupun LPM hanya memberikan sebahagian kecil sahaja daripada contoh-contoh berkenaan. Justru mungkin melalui perbincangan bersama ini insya-Allah banyak perkara yang kita akan dapat selesaikan ya. Okey, jadi adakah tuan-puan telah pun bersedia?
InsyaAllah bersedia, musta'iddah. InsyaAllah khairah. مستعدون. InsyaAllah. مستعد. ففي نهاية هذا البرنامج InsyaAllah أرجو bersedia. أنكم تحصلون استفادة تامة عن توجيهات التقييم للأسئلة الامتحانية InsyaAllah. Okay, ya. Jadi mula-mula Ustazah percaya yang kerana benda ni kita pun dah masukkan di dalam laman ataupun dalam Telegram guru-guru sebelum ini, jadi mungkin pendahuluan terhadap apa yang terkandung di dalam kurikulum standard sekolah menengah dan juga DSKP itu sedikit sebanyak telah pun dapat dibaca oleh para guru, ya. Jadi pada hari ini Ustazah sebenarnya ingin membincangkan perkara yang secara langsung lah, ya, yang berkaitan dengan format pentaksiran. Jadi sekiranya guru-guru ada bahan berkaitan dengan format pentaksiran, bolehlah guru-guru sekiranya telah pun print dan sebagainya, bolehlah merujuk pada halaman 10. Namun sekiranya siapa yang tiada bahan, di sini akan kita persembahkan perkara berkenaan, ya. Okey, ya, seperti biasa ini adalah berkaitan dengan format instrumen pentaksiran SPM mulai tahun 2021 bagi mata pelajaran Bahasa Arab 2361, ya. Sebenarnya terdapat sedikit perbezaan antara format instrumen pentaksiran SPM KSSM dan juga format pentaksiran KBSM, ya, di mana sebelum ini seperti yang kita tahu, tahun 2020 adalah tahun terakhir, ya, bagi format pentaksiran yang menjurus kepada KBSM, di mana di dalam instrumen berkenaan kertas ini mengandungi 3, ya, ataupun terdapat 3 kertas, dan ianya agak berbeza dengan Bahasa Arab KSSM yang hanya menyediakan 2 kertas sahaja, ya. Jadi di sini para guru, ustaz dan juga ustazah boleh melihat iaitu jenis instrumen bagi kertas 1 dan juga kertas 2. Jadi ustazah pergi dulu kepada huraian pada kertas 1 lah, ya. Okey, jadi kita pergi secara sekali imbas dulu sebelum kita menjurus kepada bentuk soalan, ya. Okey, jadi jenis instrumen kertas 1 adalah ujian bertulis, sama juga dengan kertas 1 dan juga kertas 2 sebelum ini. Dan mungkin ustazah tidak lagi menyentuh mengenai kertas 1 dan kertas 2 KBSM, tapi ustazah terus menjurus kepada kertas 1 KSSM yang akan kita hadapi pada tahun depan, ya. Jadi untuk jenis instrumen kertas ini adalah ujian bertulis. Jenis item adalah terdapat 3 bentuk item di sini, iaitu yang pertama adalah objektif pelbagai bentuk, subjektif respons terhad, ya. Tadi dalam jenis item yang kedua tadi respons terhad, dan yang ketiganya, kerana kita nak dengan laju juga tu supaya dapat memberi ruang kepada guru-guru untuk berbincang ataupun bersoal jawab dengan lebih besar, ya. Okey, yang ketiga adalah subjektif respons terbuka. Jadi untuk bilangan soalan bahagian A iaitu sistem bahasa akan melibatkan 3 soalan, 30 markah, ya.
Dan untuk pengetahuan semua, apabila dikatakan bahawa soalan kertas satu ini boleh dikatakan hampir keseluruhannya adalah wajib kepada pelajar, di mana pelajar tidak ada pilihan kecuali hanya bahagian karangan sahaja yang ada sedikit kita kata pilihan kepada pelajar. Sementara soalan bahagian A, B ataupun bahagian C nanti yang kita akan bincangkan, semuanya adalah perlu dijawab oleh pelajar, iaitu contohnya bahagian A ini adalah yang melibatkan sistem bahasa. Dia akan dikemukakan 3 soalan. Jadi 3 soalan yang melibatkan sistem bahasa itu ada pelbagai bentuk lah. Mungkin kita akan boleh melihatnya di dalam contoh soalan yang akan diberikan kemudian nanti, iaitu bahagian soalan yang telah pun disediakan oleh lembaga peperiksaan. Okey, untuk bahagian B, pemahaman ataupun al-fahm wal isti'ab, di sini akan ada 7 soalan, 35 markah. Dan ini juga adalah soalan yang perlu dijawab oleh semua calon, di mana ataupun calon perlu menjawab kesemua soalan yang dikemukakan tanpa pilihan. Okey, nanti kita akan pergi kepada bentuk-bentuk ataupun contoh-contoh soalan yang dikemukakan untuk bahagian kefahaman ini, ya. Okey, untuk bahagian C iaitu penulisan. Nah, untuk bahagian penulisan ini akan ada 2 soalan. Penulisan ini adalah yang melibatkan insya' hur dan juga insya' muwajjah, iaitu karangan berpandu bebas dan juga karangan berpandu. Jadi ada 2 soalan yang akan dikemukakan di situ. Yang pertama muwajjahu, al-muwajjah dengan hak, ya. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan insya' muwajjah tu, ya? Insya' muwajjah ini adalah karangan yang disediakan dalam bentuk gambar, dalam bentuk rajah, dalam bentuk peta dan sebagainya, seperti mana dalam bahasa Arab komunikasi suatu ketika dahulu, ya. Maknanya boleh pelbagai bentuk di sini. Dan untuk perkara ini pelajar diminta mengemukakan 40 patah perkataan sahaja, seolah-olah ia menggantikan faqrah qasirah yang ada di dalam kertas 2 KBSM sebelum ini, tetapi dalam KBSM sebelum ini diminta 30 patah perkataan, tetapi di sini diminta 40 patah perkataan, ya. Okey, yang kedua adalah insya' hur. Insya' hur ini adalah karangan-karangan yang telah pun sedia ada sebelum inilah, dan di sini sebenarnya akan diberi pilihan kepada pelajar untuk menjawab soalan, di mana markah yang akan diberikan untuk insya' muwajjah tadi, ya, adalah 10 markah, sementara untuk insya' hur adalah 25 markah. Jadi di sinilah sebenarnya ada sedikit perbezaan, dan apa yang perlu dilakukan oleh pelajar adalah mereka naklah membiasakan diri dengan selalu menulis, ataupun kemahiran dalam penulisan amatlah diperlukan, kerana sebenarnya markahnya semakin besar, ya, berbanding dengan sebelum ini. Okey, jadi insya' muwajjah tadi seperti yang saya cakap, mungkin boleh kita buat berdasarkan apa yang telah pun diberikan di dalam soalan, insya-Allah. Okey. Jadi insya' muwajjah itu akan mewakili 10 markah, sementara insya' hur
akan mewakili 25 markah. معذرة يا أستاذة. Ya, na'am. للإنشاء الحر لا للإنشاء الموجه كم سؤالا سيطرح في الإنشاء الموجه، وهل هذا النمط إيجابي أم إجباري أم اختياري؟ الإنشاء موجه يعني إجباري لدى الطلبة. والإنشاء نعم شكرا. والإنشاء الموجه هل الكلمات مثل الإنشاء الذي يجب عليه الطلاب الآن؟ لا 40 كلمة فقط. 40. لا للإنشاء الحر. إنشاء حر. إنشاء حر، كلمات للإنشاء الحر. إنشاء حر 120 كلمة. 120. والموجه 40. وهذا والنموذج موجودة في laman LPM insya-Allah. Okey, syukran. Afwan. Okey ya, jadi insya-Allah di situlah kita nampak di mana mungkin suatu perkara yang baru adalah yang melibatkan insya' muwajjah yang di mana soalan itu adalah soalan yang wajib dijawab oleh pelajar dan perkataan ataupun arahan itu telah pun dikemukakan, kebiasaannya telah pun dikemukakan di situ ya, dan di sinilah sebenarnya memerlukan kepada kemahiran pelajar, pengetahuan pelajar tentang mufradat terutamanya ya, mungkin berbanding dengan insya' hur, kerana insya' hur itu diberi pilihan kepada pelajar, dikemukakan 4 soalan dan pelajar diminta menjawab ataupun memilih 1 soalan sahaja daripada 4 soalan yang dikemukakan. Okey, jadi Ustazah rasa mungkin di situ kita telah pun pergi tentang apakah jenis item yang dikemukakan dan juga bilangan soalan yang dikemukakan, di mana sebenarnya insya' ataupun kertas 1 bagi kertas bahasa Arab 2361/1 KSSM ini untuk tahun depan akan merangkumi jumlah markahnya sebanyak 100 markah. Seperti mana yang ada dalam format instrumen yang kita kemukakan tadi itu ya. Ia akan mewakili wajaran sebanyak 80% sahaja. Maknanya daripada 100 markah itu kita ataupun LPM akan mengambil wajarannya sebanyak 80 sahaja ya. Di sini tidak dijelaskan tu, tapi seperti yang ditaklimatkan kepada kami, jumlah markahnya adalah 100 markah tetapi wajarannya adalah 80 ya, 80%. Dan untuk konstruk, apakah konstruk yang dinilai ataupun dikemukakan adalah semua perkara yang perlu diketahui ataupun dipelajari oleh pelajar, iaitu mengingat dan memahami, kemahiran membaca, kemahiran menulis dan juga kemahiran mengaplikasi. Dan untuk tempoh ujiannya adalah 2 jam 30 minit. Justru daripada sekarang para guru bolehlah melatih pelajar untuk menjawab berdasarkan 2 jam 30 minit berkenaan, kerana apabila soalan yang dikemukakan dalam kertas 1 ini sebenarnya walaupun kita nampak macam simple, tetapi sebenarnya ianya banyak dan mungkin satu permasalahan yang sering kali dihadapi oleh pelajar adalah bahagian C, iaitu bahagian penulisan, yang mana untuk menyediakan 2 insya' itu, 2 karangan bukanlah satu kerja mudah kepada pelajar, dan justru latihan ataupun banyaknya latihan itu juga adalah sebagai satu daripada cara untuk pelajar boleh menghadkan masa mengikut arahan-arahan soalan yang dikemukakan di dalam kertas berkenaan. Okey, kita pergi dulu kepada
Okey, ada soalan di sini. Guru bertanya mengenai soalan bahagian kefahaman, 7 soalan 35 markah. Ustazah akan jelaskan nanti apabila kita berbicara mengenai format ya. Okey. Format ataupun contoh item untuk bahagian kefahaman yang telah pun disediakan oleh LPM di dalam laman webnya lah. Okey ya, jadi itu adalah untuk kertas 1. Kita pergi dulu sedikit mengenai apakah yang akan diuji dalam kertas 2 ya. Format instrumen perpeksaan SPM mulai tahun 2021 bagi mata pelajaran 2361 untuk kertas 2. Okey. Jadi kertas 2 ini adalah melibatkan ujian lisan iaitu bertutur ya. Di mana item soalan yang akan dikemukakan adalah subjektif respons terhad dan juga respons terbuka. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan respons terhad dan juga respons terbuka ini? Respons terhad iaitu nanti kita akan lihat ya dalam soalan apabila diberikan seolah-olah insya muwajjah juga dan diminta pelajar untuk berbicara yang berkaitan dengan gambar ataupun peta ataupun yang telah pun diberikan perkataannya. Ya. Sementara respons terbuka adalah soalan-soalan yang akan ditanya berdasarkan kepada tajuk. Tajuk misalnya seperti yang sebelum inilah kita kata ya. Misalnya tajuknya Daurus Syabab fi Bina'il Ummah. Masalah. Okey, jadi pelajar mungkin boleh memberikan idea mereka berdasarkan kepada tajuk berkenaan dan mereka bebas untuk mengemukakan idea-idea mereka tanpa mungkin terikat dengan apa yang sepatutnya dihuraikan ataupun dikemukakan oleh mereka. Okey ya, artinya soalan lisan ya ataupun ujian lisan pada tahun depan ianya agak berbezalah dengan apa yang berlaku sebelum ini, di mana kalau sebelum ini kita dapati ada soalan bahagian kefahaman dan akan ada maknanya pelajar perlu membaca teks dan akan diuji soalan kefahaman berkenaan, tetapi untuk ujian lisan bagi tahun depan tiada lagi bentuk soalan seperti itu, malahan ia lebih kepada pengujian kemahiran bertutur pelajar. Ya, di mana bahagian A akan dikemukakan dengan 20 markah ya. Iaitu 20 markah itu akan merangkumi 2 perkara. Yang pertama 5 markah adalah soalan-soalan pengenalan ya. Okey ya. Sementara 15 markah adalah soalan yang Ustazah maksudkan tadi dalam bentuk gambar, dalam bentuk peta minda, dalam bentuk apa-apa juga, tetapi mungkin gambarannya telah pun diberikan di situ ya. Sementara artinya untuk perbualan terhad ini ada 2 lah ya. Yang pertama adalah pengenalan mengenai diri. Misalnya aina taqa'u madrasatuk, misalnya benda-benda simple yang kita harap pelajar akan dapat skor markah di situlah ya. Dan soalan yang akan dikemukakan adalah 3 soalan nanti ya di situ. Okey. Dan untuk bahagian gambar, benda-benda ini ada di dalam laman web ya. Dan benda itu kalau kita lihat ya, nanti akan adalah di dalam tu, dan apa ni, para guru ataupun pentaksir bolehlah
membacanya di dalam laman web berkenaan yang telah pun Ustazah kemukakan ataupun berikan, ya, di mana pengenalan diri 5 markah, memberi respons berdasarkan bahan rangsangan 15 markah, sementara perbualan terbuka 30 markah. Okey, jadi 50 markah ini akan mengambil wajaran 20% sebenarnya, ya, daripada keseluruhan kertas itu. Maknanya yang kita kata bahagian B tadi, perbualan terbuka tadi, perbualan terbuka itu 30 markah kan. Maknanya bahagian A akan ada dua soalan yang besar lah kita kata, ya, iaitu pengenalan diri dan juga respons berdasarkan rangsangan, dan yang keduanya adalah bahagian B, perbualan terbuka, markahnya adalah 30 markah. Jadi di dalam portal itu juga telah pun disediakan beberapa perkara, ya, di mana ujian ini akan dilaksanakan mulai bulan Jun hingga Julai bagi tahun semasa lah, ya. Okey, jadi wajaran yang akan diambil adalah 20%, ya, daripada soalan berkenaan. Pentaksirnya guru sekolah sendiri ke macam mana Ustazah? Setakat ini dimaklumkan guru sendiri, tetapi akan ada pemantauan ataupun pihak yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia untuk menilai ketelusan. Ini disebabkan kerana apabila markah 20% itu mewakili mata pelajaran ataupun peperiksaan bagi kertas bahasa Arab ini, ia adalah satu yang agak besar juga, ya. Sebenarnya ia bertujuan pelaksanaan ianya akan bermula pada bulan Jun hingga Julai, ya, bagi tahun semasa itu pun Jun hingga Julai. Maknanya yang boleh kita kata seperti yang sebelum inilah, sebelum COVID berlangsung kan ataupun berlaku, dan sejauh mana ini adalah perancangan sahaja, ya, iaitu semasa di dalam tingkatan 5. Okey, jadi setakat ini boleh ke difahami ataupun bagaimana? Boleh. Boleh, ya. Okey. InsyaAllah kita akan ada kertas 1, contoh kertas 1 yang dikemukakan di dalam portal LPM, iaitu pada halaman 12, ya, contoh-contoh item bagi kertas 1. Okey, muka surat 13 di sini. Jadi untuk kertas 1 ini akan kalau sebelum ini kita jawab 3 soalan, tapi sekarang ianya melibatkan 3 bahagian. Hazihil waraqah tahtawi ala salasati aqsam, di mana soalan yang akan dikemukakan dalam 2361/1 akan dibahagikan kepada 3 bahagian, dan soalan yang dikemukakan perlu dijawab hampir keseluruhannya lah, kecuali hanya untuk insya hur sahaja yang diberi pilihan. Okey, jadi kita pergi dulu kepada kisim alif, iaitu sistem bahasa, ya. Dalam sistem bahasa, markah yang dikemukakan adalah 30 markah. Jadi di sini ia hanya memberi contoh sahaja, ya, iaitu soalan yang melibatkan tahwilul jumal, dan tidak semestinya soalannya menjurus kepada khatib semata-mata lah. Kalau maknanya pelbagai bentuk boleh dikemukakan untuk bahagian sistem bahasa yang bahagian pertama ini, misalnya, ya, tahwil jumal ataupun hawil, kita kata dalam arahannya adalah hawil, ya, khatib ataupun wajih, ya. Jadi maknanya apa-apa juga bentuk soalan yang melibatkan sistem bahasa dan juga sorof lah, ya, yang kita kata sebagai
bahasa nahwu dan juga sorof, boleh diuji untuk bahagian ini. Sebenarnya apabila soalan yang akan dikemukakan akan melibatkan alif, ba dan juga jim, ya. Alif, ba dan juga jim, dan setiap bahagian itu ataupun setiap bahagian yang kita maksudkan alif ataupun ba ataupun jim, ia akan mewakili 10 markah bagi setiap satu. Walaupun di sini yang diberikan adalah contoh dibuat khotib seolah-olah 4 markah, ya, tapi sebenarnya itu adalah contoh semata-mata. Artinya soalan untuk bahagian alif ini akan mewakili 10 markah. Dan tidak semestinya soalan itu mesti khatib, ya. Ustazah nak supaya guru-guru jangan terikat 100% dengan hanya yang dikemukakan ini saja. Artinya tak kala guru mengajar kepelbagaian tentang arahan soalan lain itu perlulah diajar juga ataupun diberikan kepada pelajar, ya, supaya tidak timbul apabila soalan peperiksaan sebenar dikemukakan pada tahun depan, guru-guru akan merasakan bahawa contoh-contoh item yang dikemukakan oleh LPM ini tidak akur seperti mana yang kita harapkan, ya. Sedangkan sebenarnya boleh kepelbagaian bentuk soalan untuk bahagian sistem bahasa ini, ya. Okey, jadi di sini ada dikemukakan bahagian ba, iaitu takwinul jumal, 10 markah tadi. Kerana sebenarnya untuk bahagian ini, ya, bahagian A ini, dia merangkumi objektif pelbagai bentuk dan juga subjektif respons terhad tadi. Ya, jadi disebabkan itulah kenapa dalam sistem bahasa ini boleh diuji dengan kepelbagaian tadi, ya. Misalnya selain daripada bentuk sebegini, mungkin juga soalan bahagian tashih al-akhta', ya, ataupun mungkin kalau tahwil jumal tidak semestinya yang melibatkan kepada bentuk seperti mana arahan khatib ataupun wajih semata-mata, tetapi mungkin pelbagai lah, ya. Pelbagai ini dan perlu saya ingatkan bahawa apabila guru-guru mengajar, DSKP hendaklah dijadikan sebagai rujukan utama para guru, ya. Buku teks itu hanyalah sebagai, kita kata, bukanlah sampai langsung tak tengok, ya. Perlu juga dilihat dan dibaca ataupun diajar juga. Tetapi pokok utama adalah standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan juga pentaksiran, iaitu DSKP KSSM bagi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5 tadi, ya. Maknanya guru-guru jangan hanya berpandu kepada buku teks semata-mata, kerana sebenarnya rujukan utama ataupun yang dinamakan sebagai cakupan konteks, ya, dalam format instrumen tadi ada dijelaskan di situ, ya. Kalau kita boleh balik semula tentang cakupan konteks bagi format instrumen peperiksaan, boleh dikatakan bahawa sama ada kertas 1 atau kertas 2, ianya berdasarkan kepada format pentaksiran tadi halaman 10, ya. Halaman 10, ya. Okey, cakupan konstruk yang akan diuji adalah standard kandungan dan standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP KSSM bagi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Justru guru apabila mengajar di sekolah hendaklah menjadikan dokumen standard tu, DSKP tadi tu, sebagai
perkara utama yang perlu dirujuk. Supaya guru-guru tidak lari lah ya, kita kata tidak lari daripada perkara sebenar yang perlu dipelajari oleh pelajar. Ya. Misalnya lah ya, misalnya kalau sekarang dalam tingkatan 4 untuk bahagian sorof kita kata ya, perkara yang diajar, yang perlu diajar adalah mengenai al-fi'lul wazan, awzan al-af'al al-mazidah, ar-ruba'i was-sudasi sahaja. Misalnya lah ya, dalam tingkatan 4 sekarang perkara yang perlu diajar untuk bahagian sorof, yang pertama, tajuk pertama adalah wazan, dan wazan itu adalah yang menjurus kepada tadi kata kerja 4 huruf dan kata kerja 6 huruf sahaja, dan ia bukan keseluruhan daripada kata kerja berimbuhan ataupun al-af'al al-mazidah secara keseluruhannya. Jadi di sini mungkin kalau kita ikut dalam KSSM sebelum ini, semua kita akan ajar kan, asalkan berada di bawah fi'il mazid, sama ada rubai, khumasi atau sudasi, semuanya kita akan ajar semasa kita mengajar tajuk sorof itulah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dalam PL mazid bagi sukatan ataupun dalam DSKP tingkatan 4, ianya hanya melibatkan 3 wazan sahaja, iaitu af'ala, fa'ala dan juga fa'ala. Okey, dan satu lagi adalah yang melibatkan sudasi, iaitu di atas wazan istafa'ala. Hatta ustazah sendiri pun ketika mana memula mengajar pelajar tingkatan 4 pun kira terbabas juga, terbabas macam mana, kerana kita biasanya memberi banyak kepada pelajar kan, banyak memberi kepada pelajar, sehingga kan semua wazan yang ada dalam af'al mazidah itu kita ajar. Rupanya tak apalah, untuk pengetahuan pelajar mungkin tak ada masalah. Cuma apakah yang perlu difokuskan ketika mana kita membuat latih tubi ataupun ujian ataupun mungkin bentuk-bentuk soalan peperiksaan adalah menjurus kepada apa yang ada dalam DSKP sahaja, begitu. Boleh ke dipahami setakat ini? InsyaAllah boleh. Boleh. Ya. Ustazah minta maaf kadang-kadang ayat ni tak teratur ketika mana memberi penerangan itu, namun amat berharap sekali agar rakan-rakan guru dapat memahaminya lah, begitu. Okey, jadi okey, jadi ini adalah soalan yang kita namakan ataupun bahagian balik semula pada halaman 13 ya, cikgu-cikgu ataupun ustaz-ustazah sekalian, yang mengenai contoh-contoh item tadi yang kita masukkan dalam sistem bahasa tadi ya, di mana setiap daripada bahagian ataupun setiap soalan besar itu akan mewakili 10 markah ya. Okey. Dan bahagian takwinul jumal itu ataupun soalan yang melibatkan kawin ma ya'ti, yang mungkin sebelum ini telah pun ada pattern sedemikian, kita kata ianya adalah yang ada dalam DSKP sahaja. Contohnya lah ya, contoh kalau sebelum ini kita mungkin ajar tajuk mengenai khabar, dan mungkin soalan yang akan kita uji adalah semua anwa'ul khabar. Kita kata anwa'ul khabar yang ada, khabar mufrad, khabar jumlah fi'liyah, khabar jumlah ismiyah, khabar syibih jumlah, misalnya lah ya dalam KBSM. Tetapi apabila kita melihat kepada DSKP ya, DSKP, kita dapati bahawa untuk bahagian khabar ini hanya yang melibatkan khabar mufrad semata-mata. Justru apabila kita bina soalan, kalau kita bina contoh jumlatan fiha khabar jumlah ismiyah,
artinya adalah kesilapan di situ. Sebab apa yang terkandung di dalam DSKP adalah yang melibatkan khabar mufrad sahaja. Jadi maknanya apabila khabar mufrad saja, soalan bahagian lain tidaklah boleh dikemukakan. Begitu. Sebab itulah tadi kenapa Ustazah ingatkan kepada para guru, DSKP itu mestilah dijadikan panduan utama dalam pengajaran supaya kita tidak lari daripada DSKP tadilah, ataupun DSKP ini boleh kita kata sebagai sukatan lah. Jadi kalau ada guru-guru yang bertanya, Ustazah sebenarnya apa sukatan bahasa Arab untuk KSSM ini? Sukatannya adalah DSKP tu. Jadi guru-guru apabila belum masuk kelas ke apa yang nak diajar ke apa, lihatlah DSKP itu. Begitu. Okey, jadi Ustazah, sorry nak tanya. Cuma dalam teks, dalam buku teks ini yang menjadi kebimbangan kita sebenarnya. Untuk khabar mufrad tu, dalam latihan, contoh muka surat 66, 67, 68, diberi arahan untuk istikhraj al-mubtada wal khabar, dan ada latihan yang khabarnya berbentuk jumlah. Itu yang kita risau sebenarnya. Kalau ada jaminan memang khabar mufrad, kita lega lah. Macam mana tu Ustazah? Maknanya setakat ini yang Ustazah faham begitu. Cuma sejauh mana yang akan dikemukakan itu tidaklah dapat diberikan Ustazah sendiri maklumlah jaminan kerana apa yang kita faham adalah berdasarkan DSKP gitu. Betul, sebab tapi adakah kita perlu juga mengajar, contoh kalau muka surat 66 tu kan, bila kita minta pelajar kita jawab, latihan nombor 3, al-muallim yu'akkidu 'ala al-ma'lumat ba'da tanziliha. Bila pelajar tanya, ni khabar kat mana? Khabar tak jumpa khabar mufrad. So macam nak buat tu Ustazah? Nombor 4 pun sama. Nombor 5 khabar syibih. Jadi kalaulah begitu, ialah untuk memberi itu, Ustazah pun tak boleh beri jaminan tadi kan. Tapi kalau kita mampu ajar, kita ajarlah begitu. Sekurang-kurangnya pelajar tahu bahawa sebenarnya ialah ada lagi khabar lain kan. Tapi Ustazah tak boleh tanya seeloknya begitu. Cuma seeloknya ajarlah. Cuma mungkin apabila diminta supaya pelajar membuat keluar ataupun mengeluarkan soalan bahagian kefahaman tentang khabar dan sebagainya, kerana dikatakan bahawa DSKP itu sebagai bahan rujukan utama, maknanya kita berharap begitulah. Tapi Ustazah tak boleh beri jaminan bahawa, kerana sebenarnya apa bentuk soalan yang akan dikemukakan itu manalah kita tahu kan. Cuma sebagai orang yang kita kata dimaklumkan bahawa cakupan konteks itu adalah berdasarkan kepada dokumen standard tadi, kerana itulah pegangan utama seolah-olahnya begitu. Tetapi sekiranya berlaku demikian, tidaklah mampu Ustazah menolaknya kan begitu. Cuma kerana dalam format instrumen tadi ada dijelaskan bahawa cakupan konteks adalah berdasarkan kepada standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang terkandung dalam DSKP KSSM bagi tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Begitu ya. Okey mungkin Ustazah Haina boleh. Susah hati. Hatta maknanya siap Ustazah percaya kerana kita sendiri tak tahu kan, kita ni seolah-olah membuat percubaan. Contohlah dalam pengajaran bahagian nahwu sekalipun, kalau ikut apa yang kita dimaklumi bahawa dalam DSKP bagi tingkatan 1 hingga 3, perkataan tentang contohnya al-muqtada, al-khabar itu pun tidak boleh
jelaskan dari segi definisi dan sebagainya. Kita hanya boleh memberikan contoh. Sedangkan dalam pengajaran tingkatan 4, perkara itu dibenarkan pula ya, kerana berdasarkan kepada apa yang ada di dalam DSKP tadi itu. Jadi hatta pengajarannya juga yang dikatakan berubah di antara menengah rendah dan juga menengah atas. Jadi begitulah ya, agak sukar untuk Saya tak apalah, tak apalah. Nanti. Iyalah begitulah ya. Agak sukar kata. Betul. Okey. Jadi begitulah cikgu ya, makna kalau bagi ustazah kita mengajar lebih tak rugi. Satu daripadanya adalah untuk memberikan ilmu yang lebih kepada pelajar kita kan, begitu. Di samping apa yang ada tadi itulah ya. Jadi kalau mungkin mampu dikesampingkan kedua-duanya lah, maknanya di SKP perlu dijadikan rujukan utama, buku teks juga janganlah sampai diabaikan, perlu juga dilihat ya. Begitu, kerana kalau tidak ada gunalah orang yang membuat buku teks itu ya, memberikan huraian yang begitu detail di dalam buku teks berkenaan. Sudah pasti akan ada juga perkara-perkara utama yang ingin diberikan penekanan oleh penulis buku teks itu. Okey ya. Untuk bahagian jim yang di sini adalah bahagian sorof, dan untuk bahagian sorof itu jadi kalau tadi ya mungkin juga soalan istikhdam at-tarakib, tashihul akhta, walaupun tidak diberikan untuk bahagian alif, ba dan juga jim itu ya, tetapi apa-apa juga bentuk soalan yang melibatkan sistem bahasa perlulah juga dibuat latihan ataupun diuji terhadap kepada pelajar lah. Dalam buku teks ini pun ada juga benda-benda seperti itu tadi itu kan, maknanya istikhdam at-tarakib dan sebagainya. Jadi istilah-istilah yang selalu digunakan pakai itu ataupun yang pernah diuji dalam KBSM juga sepatutnya boleh diberikan sebagai latihan kepada pelajar di sini ya. Okey, untuk bahagian jim adalah lebih kepada bahagian sorof ya. Jadi untuk bahagian sorof itu tidak semestinya ianya hanya melibatkan wazan seperti mana yang dikemukakan di sini ya. Mungkin juga seperti sebelum ini tukar kepada isim fa'il, tukar kepada isim maf'ul dan sebagainya. Cuma maknanya guru-guru hendaklah memberi fokus apakah isim maf'ul yang perlu diajar di dalam pengajarannya, kerana ianya mungkin berbeza dengan isim fa'il. Kalau kita lihat ya dalam DSKP tingkatan 4, kalau isim fa'il ia diambil daripada wazan yang 4 tadi, iaitu rubai dan juga sudasi. Sementara isim maf'ul adalah yang melibatkan al-fa'lus sulasi. Justru itulah tadi kenapa Ustazah kata tadi apakah bentuk penekanan yang perlu kita beri ketika mana kita mengajar. Artinya kalau cikgu teliti dalam buku teks pun dibuat demikian jadi benda ni supaya kita tidak terkeliru tadi. Namun tidak salah kalau ustazah sendiri apabila ustazah mengajar pun isim fa'il, ustazah beri juga yang sulasi. Sekurang-kurangnya pelajar dapat rentaklah kita kata ya, bagaimana nak membentuk kata nama pelaku. Kerana walaupun tidak dijelaskan mengenai isim fa'il tadi yang sulasi, tetapi mungkin apabila pelajar ingin membuat karangan, pelajar ingin membuat ayat dan sebagainya, mereka mungkin memerlukan penggunaan isim fa'il tadi. Yang sulasi. Justru tidak salah kalau kita ajar, malahan mungkin pelajar kita dapat buat satu kaedah pula bagaimana untuk
membina isim fa'il bagi sulasi dan juga isim fa'il bagi al-fa'lul mujarrad dan juga al-fa'lul mazid, ya. Okey. Jadi Ustazah percaya untuk bahagian sistem bahasa itu diharapkan guru-guru fahamlah begitu, ya. Ustazah, untuk soalan jim tu, Ya. dia tak semestinya lah hati waznan macam yang dalam DSKP ni ya? Ia tidak, bukan dalam DSKP, dalam contoh ni. Format itu tidak semestinya. Asalkan apa yang menjurus kepada sorof, ya, sorof mungkin semua boleh diuji lah begitu. Okay, maknanya jim itu sorof lah. Iya, sorof lah. Setakat ini yang kita faham itu lebih kepada sorof. Kalau bab itu kepada nahwu dan Berarti, yang ya. Syukran. Jadi maknanya kalau yang soalan jim tu, maksudnya kalau katalah tukar ke masdar ke apa ke, macam masuk dalam apa bahagian jim jugalah kan? Iyalah, kita harap begitulah. Makna setakat ini apabila dibina tu diharap maknanya untuk jim itu lebih kepada sorof. Ya. Tapi sama ada soalan original akhirnya berlaku perubahan, sorof dulu datang ke apa ke, artinya kemahiran yang perlu guru tidak semestinya alif ba jim ini statiknya, ya. Ustazah nak maklumkan begitu. Nanti kan tiba-tiba lah jim lah misalnya keluar istikhdam at-tarakib misalnya, ya. Jadi kita pun kata tadi rupanya penataran ini ataupun format ataupun contoh soalan itu tidak menepati seperti mana format pentaksiran. Sedangkan sebenarnya soalannya boleh bebas, boleh luas daripada itu. Maksudnya ini gambaran lah kan yang dibagi ni kan? Gambaran sahaja, iya betul. Jangan cikgu hanya beranggapan inilah bentuk soalan. Dan apabila guru beranggapan begitu, itulah sebenarnya yang akan menghadkan pengajaran kita. Sedangkan dalam sistem bahasa ini terlalu luas perkara yang boleh diuji, begitu, ya. Maknanya apa-apa juga yang melibatkan sorof dalam DSKP, ya, perlulah diajar, begitu. Okey, lagi ada soalan yang nak ditanya oleh guru-guru lain? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustazah nak tanya sikit, Ustazah dah maklumkan untuk bahagian ini ada 3 soalan kan, dan mengandungi 30 markah kan. Jadi kalau kita tengok contoh, adakah satu soalan akan diberi 2 markah ataupun satu soalan 5 markah, atau macam mana pembahagian markah dan bentuk bilangan soalan tu untuk setiap item-item ni, alif, ba dan jim. Sebab itu LPM mengemukakan di situ darajatan 2 markah. Jadi seolah-olah bahagian jim itu akan ada 5 soalan 10 markah, ya. Jadi setiap satu itu akan mewakili 2 markah, begitu. Boleh ya Ustaz Mursyid? Jadinya Ustazah, jadi banyak alif akan ada 5 soalan lebih kurang macam itulah. Ba pun 5 soalan, jim pun ada 5 soalan. Ya, macam betul. KBS juga kan. Okay. Ya, setakat ini begitu. Tetapi mungkin kalau dia nak rangkum itu tidaklah boleh dipastikan. Misalnya lah, ya, dalam bahagian alif itu akan ada anaknya pula. Misalnya ya, mungkin dia akan buat alif 1 ke alif Roman pula, ya, alif kecil. Alif kecil pula ke ataupun bagaimana tu, ya. Yang pentingnya untuk bahagian alif akan ada 10 markah, untuk ba 10 markah dan untuk jim 10 markah. Mungkin ada beberapa arahan di dalamnya tidaklah boleh Ustazah pastikan kalaulah digabungkan. Misalnya kita kata, ya, soalan pertama alif, ya, alif pertama, khatib at-tullab bil ibarah al-atiyah ma'a taghyir ma yulzam tadi. Okey, contoh ayat pertama, hafiz ala sihatik. Ayat kedua, darib nafsaka ala riyadah wal muna minta maaf. Okey, wal munafasah tadi, ya. Okey. Ini mungkin soalan alif bahagian 2 pula.
Mungkin dia boleh tanya, hawil al-ibarat al-atiyah ila musanna masalan. Ila al-musanna. Dia bagi ayat lain pula. Tapi itu pun kita, sebab itu Ustazah kata tadi, maknanya guru jangan hanya bergantung kepada soalan khatib semata-mata. Kerana mungkin banyak lagi arahan soalan lain. Hawil misalnya tadi itu. Contohlah kita bagilah ayat misalan kita kata hawil al-ibarah al-atiyah ila jama'ati zukur. Misalnya ya. Okey, kita pun beri ayat lain. Contoh kita kata okey ya, hawil hadhihi al-ibarah ila jama'ati zukur. Misalnya lah ya. Misalan tadi diberi 2, soalan di bawahnya ada lagi bentuk lain ke yang boleh dimasukkan? Ibarah rot tak marbutah. Ta'nis, tak panjang. Okey, ataupun tak okey, ila jama'ati ila jama'ati zukur. Misalnya ayatnya kita buat yanjahu at-talibu al-mujtahidu. Yanjahu at-talibu al-mujtahidu fil imtihan. Okey, jadi bila pelajar perlu tukar, jadi pelajar kena jawablah. Yanjahu tak perlu tukar kan. Okey, yanjahu at-tullabu al-mujtahiduna fil imtihan. Fil imtihan. Okey. Maknanya tidak semestinya soalan bahagian khatib saja, ataupun kalaulah khatib, jangan kita hanya ingat khatib saja. Mungkin istilah wajih juga ya. Bagi Ustazah untuk tahun pertama ni, untuk tahun permulaan, arahan-arahan soalan itu hendaklah sentiasa dibiasakan kepada pelajar. Misalnya wajih apa makna, khatib apa makna, hamil apa makna. Tujuannya adalah supaya pelajar biasa tentang istilah dan tidaklah berlaku sehingga pelajar tidak memahami arahan soalan di dalam peperiksaan, terutamanya tahun pertama lah kita kata ya, kerana kadang-kala ketidakmampuan pelajar memahami arahan itu yang membuatkan mereka tidak mampu untuk memperoleh markah dengan baik, sedangkan sebenarnya dia tahu jawapannya. Kalaulah dia kata hawil itu artinya suruh tukar, tak adalah aku betulkan soalan ataupun betulkan jawapan. Jadi benda-benda ni maknanya arahan awamirul as'ilah itu hendaklah sentiasa diajar kepada pelajar ya, begitu. Okey. Ustazah rasa Assalamualaikum. Ya, kesalam. Ustazah. Ya, boleh tak kalau kita katakan makna untuk membina soalan kisim alif ni dia lebih kurang soalan daripada bahagian ba dan jim, soalan 3 dan 4 yang KSSM yang lalu. Bentuknya lebih kurang. Iya, boleh. Maknanya soalan kita tak ada kepada silibus kan. Ya, betul. Mesti berdasarkan silibus. Ya. Contohlah ya, contoh di sini ya, soalan khatib itu kan, walaupun banyak misalan perkataan yang boleh dibuat, contohlah kita kata ya, tetapi di sini dia pilih hafiz dengan darib, artinya yang ada dalam sukatan, yang ada dalam DSKP, artinya fi'il rubai bagi wazan fa'ala dan juga bagi wazan fa'ala, kerana walaupun diberikan wazan untuk fi'il amar juga, kalau sedikit sebanyak pelajar juga perlu tahu benda tu kan. Sekarang kita pergi kepada soalan qisim ba ya, soalan qisim ba 35 markah. Tadi juga Ustazah lupalah siapa guru yang bertanya.
mengenai Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk i'rab boleh masukkan dalam kisim alif juga ya? Tidak, dia akan dimasukkan dalam kisim ba. Nanti kita beri huraian ya Ustazah ya, insya-Allah ya. Okey, ya, jadi kita pergi kepada kisim ba yang 35 markah. Tadi Ustazah ada nampak guru bertanya, apakah 35 markah itu bermaksud 7 kali dengan 5 markah, ya. Sebenarnya tidak begitu ya. Di sini Ustazah ingin berikan sedikit penjelasan tentang kisim ba tu seperti mana yang tertera pada halaman 15 dalam format pentaksiran tu ya. Okey, ada diberikan soalan-soalan di situ ya. Tapi kalau kita jumlahkan di sini contohnya ya. Okey, soalan kefahaman, jawab soalan kefahaman 4 markah. Beri perkataan seerti 1 markah. Beri perkataan berlawan 1 markah. Keluarkan daripada nas itu tentang sorof 1 markah dan i'rab 2 markah. Kalau kita campur-campur dan di belakangnya ada lagi iaitu letakkan baris, iaitu pada halaman 16 letakkan baris 4 markah dan keluarkan idea utama 6 markah. Kalau kita total di situ dia tidak mencapai 35 markah. Itu hanyalah sebagai contoh sahaja apa yang akan dikemukakan di dalam bahagian ba, tapi tak semestinya begitu. Okey, kalau kita campur ya, bahagian kefahaman 4 markah. Okey, 4 campur dengan perkataan seerti 1 markah jadi 5. 5 campur dengan 1 untuk perkataan berlawan baru jadi 6. 6 campur dengan 2 markah baru jadi 8. 8 campur dengan 2 baru jadi 10. Okey, 10 untuk bahagian belakang iaitu pada halaman 16 tu 4 dan juga 6 baru jadi 10. Baru 20 markah. Sedangkan kita kata tadi ya, markahnya adalah 35 markah. Jadi bagaimanakah pengagihan untuk 35 markah itu? Ini maknanya setakat yang mungkin sedikit pengetahuan yang Ustazah adalah begitu ya. Sama ada ketepatannya itu menepati seperti mana yang sepatutnya lembaga peperiksaan akan keluarkan, tidaklah mampu Ustazah nyatakan bahawa ianya mesti 100% begitu. Cuma andaian yang boleh kita berikan untuk menjawab soalan kefahaman akan ada 6 soalan ya, iaitu ajib anil as'ilah al-atiyah yang berdasarkan teks itu akan ada 6 soalan. 6 soalan itu mewakili 2 markah bagi setiap satu dan dia akan merangkumi 12 markah begitu ya. Okey, untuk perkataan seerti 3 patah perkataan dan ia akan mewakili 1 markah bagi setiap satu. Jadi 3 markah di situ. Ya? 6 ke 7 tadi? Ya, 6. Untuk soalan kefahaman 6 sahaja. Di mana ya, nanti sabar ya, nanti. Nanti. Okey. Sabar. Ya. Okey ya. Sebab tu dia memberi contoh tu. Dia memberi contoh-contoh tu ya. Lah, okey, jim ini adalah mudad ya. Mudad untuk bahagian mudad 3 patah juga. Artinya ia akan mewakili 1 markah bagi setiap satu perkataan. Dan semua perkataan-perkataan seerti dan berlawan ini adalah yang terkandung di dalam teks. Ya, bukan diambil daripada luar. Kalau sebelum ini dalam kertas 1, soalan kertas 1 kan, soalan 1 hingga 6 adalah yang melibatkan mufradat dan setiap pengujian yang diuji itu tidak semestinya berdasarkan daripada teks. Tapi untuk sekarang, untuk tahun depan, semua perkataan seerti dan juga berlawan adalah berdasarkan kepada teks.
justru Ustazah Mak berharap sekali mungkin perkataan-perkataan yang ada di dalam DSKP dalam bahagian kefahaman, dalam mihwar-mihwar yang diberi, hendaklah juga diujilah, hendaklah selalu ditanya perkataan seerti atau berlawan di situ, kerana kita bila daripada teks ini mungkin lagi lebih luas soalan yang akan dikemukakan dan ia memerlukan kepada pengetahuan yang besar, terutamanya bahagian mufradat dalam kalangan pelajar, kerana ialah mungkin pelajar boleh beri makna tetapi pelajar kadang-kadang tidak berjaya nak mendatangkan perkataan seerti atau berlawan dalam bahasa Arab itu, Okey. Untuk bahagian, jadi situ 12, 3, 3, Okey. Untuk bahagian dal, istakhrij ma ya'ti minan nas, pun diberikan di situ 1 markah, tetapi soalan yang akan diuji ada kemungkinan 3 soalan daripada teks dan ianya melibatkan bahagian sorof. Misalnya lah di situ mungkin dia bagi sini al-masdar ala wazni fa'lun. Fa'ala. Fa'lun. Fa'lun. Okey, apa jawapannya? Sya'nun ya dalam min sya'nil ummah dalam baris pertama tu kan. Artinya Ustazah percaya bukan satu kerja mudah juga kepada pelajar. Kerana dia telah mengikat di situ. Dia telah mengikat perkataan itu kan. Mungkin ada lagi lah ala qadrin minar rahah tu, ada beberapa patah lah mungkin perkataan yang mengikut wazan fa'lun tadi, dan di sini pelajar perlu kepada kemahiran tadi kita kata, mungkin juga misalnya daripada teks itu kita nampak ada perkataan ansya'at lah misalnya, mungkin dia boleh tanya fa'lun mazid ala wazni af'ala misalnya. Jadi pelajar kena ambil perkataan ansya'at tadi tu, misalnya. Itu dalam DSKP af'ala. Ada kat depan ni. Ada, yang mula-mula dulu. Betul. Jadi maknanya begitulah, dan inilah maknanya bukan satu kerja mudah kepada guru sebab semua kemahiran perlu diajar kepada pelajar. Semua ialah sebenarnya Ustazah pun susah hati. Sebab anak murid kita tu mungkin belum lagi mencapai tahap seperti mana yang kita kendaki itu. Okey, jadi di situ 3 markah juga 3 soalan. Okey, untuk bahagian hak a'rib ini diambil mungkin seperti sebelum ini, iaitu 2 patah perkataan yang akan mewakili satu i'rab itu 2 markah, jadi di situ akan jadi 4 markah. Mungkin ada perubahan-perubahan ataupun ini kita buat anggaran saja daripada 35 markah tadi. Cuma maknanya kalau kita nak menyoal dalam latihan kita lebih daripada 2 i'rab tak ada masalah kan. Malahan selagi banyak anak murid kita i'rab lagi pintarlah pelajar itu. Okey, seterusnya Azam. Ya. Kalau macam soalan i'rab tu memang soalan pemahaman saja ke ataupun ada lagi semua yang lain ataupun begitu Ustazah. Okey. Gini Ustazah, untuk bahagian bab 35 markah 100% adalah berdasarkan kepada kefahaman. Maknanya bahagian alif tadi jawab soalan kefahaman memang daripada kefahaman. Ba ertinya datangkan perkataan seerti juga berdasarkan daripada teks kefahaman. Jim perkataan berlawan juga daripada soalan kefahaman.
Dan iaitu keluarkan daripada nas yang berkaitan dengan sorof tadi, 3 soalan tadi juga berdasarkan kepada soalan kefahaman. Sebab itu kalau kita lihat Ustazah Ustazah Siti, Qisim Ba' 30 salasah wa salasin darajah, Iqra' al-qit'at al-atiyah summa ajib an jami'il as'ilah allati taliha. Maknanya baca petikan berikut kemudian jawab semua soalan di bawahnya. Jadi apa maksud jawab semua soalan di bawahnya tu? Bermula daripada alif sehingga zal. Alif sehingga zal. Maknanya semua item yang diberi contoh tu ada benda-benda tu, cuma bilangan soalannya saja yang mungkin berubah. Boleh faham ya Ustazah Siti? Okey, faham. Terima kasih. Faham. Terima kasih Ustazah. Okey, jadi begitulah. I'rab pun begitu. Jadi kepada kita guru ni banyak sangat ya Ustazah berpesan. Kalau i'rab sekalipun, biasakanlah yang di dalam teks. Kerana apabila berada dalam teks ini, kadang-kadang pelajar mungkin kalau kita selalu ajar, kita kata selepas fi'il akan jadi fa'il. Tetapi mungkin apabila diambil daripada teks, selepas fi'il mungkin jawapannya maf'ulun bih. Justru atas perbezaan-perbezaan itu tadilah kenapa Ustazah berpesan supaya bila buat latihan berkaitan dengan 35 markah ini, selalu-selalulah buatkan petikan, buat maknanya soalan pun daripada situ, semuanya daripada situ. Bukan kita ambil perkataan seerti, berlawan, i'rab dan sebagainya daripada lain-lain tempat, bukan begitu ya. Okey. Waw adalah berkaitan dengan ad-dabtu bisyakli tam, iaitu meletakkan baris dan ini seolah-olah bentuk soalan peperiksaan tahun 90-an dulu ya, yang yang menguji kita tentang letak baris dan sebagainya. Jadi teks ini ataupun letak baris ini juga diambil daripada soalan kefahaman. Kalau kita lihat tu, walizalika najidu al-marahil at-ta'limiyah ini, ia berada pada perenggan pertama baris kedua sebelum akhir. Daripada teks. Juga diambil daripada teks. Maknanya baris kedua sebelum akhir itu dalam perenggan pertama. Jadi maknanya dia boleh tanya daripada teks ini, dan perkataan yang diuji di situ, bariskan itu diberi 1 markah bagi setiap sepatah perkataan yang dikemukakan. Jadi di situ ada 4 patah perkataan, jadi ia akan mewakili 4 kali dengan 1 markah ya. 4 patah perkataan kali dengan 1. Okey. Untuk bahagian zal pula, bahagian zal adalah istikhraj afkar ra'isah. Maknanya tahun awal 2000-an dulu ya. Tapi kalau dulu mungkin diambil teks lain. Cuma sekarang keluarkan idea utama adalah berdasarkan teks yang diberi tadi. Maknanya diambil daripada teks yang dikemukakan tadilah. Kalau teks tadi adalah berkaitan dengan riadah, jadi teks itulah yang pelajar kena keluarkan idea utama. Dan inilah Ustazah rasa cabaran yang paling besar kepada kita semua guru-guru, kerana untuk membuat karangan ini ataupun kita faqrah walaupun wahidah pun bukan satu kerja mudah jugalah ya, kerana ia makin besar dari segi jumlah markah, 35 markah tu ya. Jadi untuk bahagian ini soalan alif adalah yang berdasarkan kepada rangsangan yang diberi ya, 40 patah perkataan di dalam 1 perenggan.
Seolah-olah ia mengambil tempat faqrah qasirah, cuma faqrah qasirah itu 30 patah. Sekarang ini 40 patah. Kalau kita tanya kepada pelajar, ada pelajar kata Ustazah karangan PT3 dulu 40 patah juga. Jadi seolah-olah pelajar telah betul ke? Kalau salah betul kan Ustazah? Kepada betul lah. Okey, jadi maknanya seolah-olah benda ini telah pun ada sedikit sebanyak pengalaman sedia ada pelajar untuk membina 40 patah perkataan tadi. Okey, ya. Jadi ini adalah di antara contoh yang diberi. Jadi kalau berdasarkan itu pelajar perlulah membina berdasarkan ransangan yang diberi. Contohnya yang berkaitan di sini rihlah riyadiyah. Okey. Maknanya perkara-perkara yang diberikan dalam kolom, dalam kotak-kotak itu perlulah dijawab oleh pelajar lah ataupun dibina ayatnya. Misalnya ya pelajar kata rihlah riyadiyah. Uqimat rihlatun riyadiyatun. Misalnya kita nak ambil mana tarikh lah dulu kita kata ya. Berkaitan dengan tarikh dulu. Masa pendek dah ni ya. Tak apa. Bagi habis. Bagi habis. Macam mana ni Ustazah Maya dengan Ustaz Muiz? Teruskan Ustazah sebab yang penting guru-guru dapat dan faham. Yes. Ya. Okey. Okey, ini adalah apa yang dilakukan oleh Ustazah saja. Ustazah pun tak tahu sejauh mana ketepatan nanti ya. Cuma apabila berdasarkan kepada teks yang ataupun rangsangan yang diberi ini, misalnya lah ya, sebab di sini tidak ada dijelaskan apa ni, mungkin kita boleh buat tempat dululah apa ni, ataupun siapa yang menganjurkan pun tiada di sini ya. Jadi ini adalah apa yang tergambar di fikiran Ustazah. Mungkin pelajar boleh buat uqimat ar-rihlatu ar-riyadiyatu fil usbu'il madi. Misalnya ya, sebab kita nak ambil waktu tarikh. Ya, tarikh dan juga waktu tu kita nak gabung di situ ya. Okey. Jadi fil usbu'il madi 20 min September lisanah 2020 misalnya. 21. 21. Oh, 21 tu tahun depan. Okey, ni misalan lah. Ini gambaran saja yang Ustazah tekalah macam kalau berlaku sekarang ni. Maknanya kalau tahun depan kena buatlah 2021 ya. Okey, ibtidaan minas sa'atis saminati sabahan hatta as-sa'ah sehingga pukul berapa? Mungkin sampai malam lah kita kata ya, sebab rihlah riyadiyah ni. Macam agak terhad di situ ataupun buatlah kata sa'ah ar-rabi'ati masa'an. Maknanya di situ kita dah boleh bubuh tarikh dan juga waktunya lah ya. Misalan dan kita dah buat mengenai rihlah riyadiyah tu tadi ya. Okey. Wa uqimat hazihi rihlah wa uqimat hazihi rihlah. Okey, kita ambil tempatnya di mana? Kat mana Ustazah nak buat Ustazah? Kat stadium. Oh, kat stadium. Okey, kita buatlah misalan wa uqimat hazihi rihlah fi istad Istad Al-Watani Sulaiman. Buat tempat kita lah deh. Okay. Minta maaf ya Ustaz dengan Ustazah lain tu. Ustazah ni hanya tahu yang stadium dekat dengan sekolah kami aja, minta maaf lah. Boleh buatlah apa-apa. Ini cuma beri contoh saja ya. Jadi dari Sabah pun ada Ustazah? Ya. Yang dari Sabah pun ada ni. Oh, ada daripada Sabah. Buatlah mana-mana ya stadium Ustaz ya. Minta maaf begitu.
Okey, ya. Jadi kita dah masukkan makan di situ, tak? Dari Saudi, dari Saudi pun ada, insya-Allah. Okey, ya. Na'am. Masya-Allah. Okey. Jadi kita dah masukkan di situ tarikh, waktu dan juga tempat, kan? Okey. Jadi mungkin kita boleh masukkan wal musyarikun, ya. Wal musyarikun fi hadhihi ar-rihlah ishtaraka fi adaduhum okey, gitu. Ishtaraka fiha jami'ut talabah wat talibat minas sana ar-rabi'ah min madrasati minas sanah ar-rabi'ah hatta sanah as-sadisah al-ulya wa adaduhum sittuna fardin situmi'ah wa adaduhum situmi'atu talibin au fardin. Ya. Sebab yang pentingnya nak bagi jadi 40 tu. Ya, macam mana nak buat tu. Okey, dah lebih tak tolak markah kan macam PT3. Biasanya begitulah ya, lebih tak apa dak, kurang yang jadi masalah tu. Mungkin kalau kurang tak mampu nak mengisi apa ni bahan rangsangan yang diberi tu. Jadi pelajar boleh buatlah misalan min ahdaf ar-rihlah ar-riyadiyah hiya apa dia tak, mungkin dia boleh bagi dua ke mana tak. Masalan dia kata apa, ziyadatus saqafah. Bolehlah, ataupun boleh ya, ziyadatus saqafah, taqwiyatus silaturrahmi bainat talabah, ketulanglah. Tapi tadi kalau rihlah riyadiyah terlebih ramai sangat nama tu, buat sikit je lah. Berapa orang pandai-pandai lah berapa nak buat tu. Kalau dekat bolehlah pergi semua, tapi kalau dah jauh mungkin tak mampu pergi semua tu. Covid lah Kati, rihlah online. Covid. Covid. Iyalah. Mungkin huraiannya kena bagi begitulah ya. Okey, mungkin boleh belajar pula dah. Kita mungkin boleh cerita mengenai al-ansyitah. Wa minal ansyitah fir rihlah ar-riyadiyah. Hiya apa kan? Maknanya apa aktiviti? Maknanya apa bahan rangsangan yang diberi itu perlulah diguna pakai oleh pelajar. Ya. Dari segi pemarkahan, bagaimana dia nak nilai 10 markah itu adalah yang kemudianlah urusannya itu. Yang pentingnya kita ajar dulu kepada pelajar bagaimana untuk mereka membiasakan diri dengan latihan-latihan daripada bahan-bahan rangsangan yang dikemukakan lah. Begitu ya. Okey, untuk bahagian bab ini iaitu Ustazah, ya. Kalau macam Ustazah minta maaf, kalau macam yang tahan tapi kita tahu berdasarkan perkataan yang diberikan tu, boleh ke? Maksudnya tambahan baik dengan tajuk tu, contohnya rihlah riyadiyah, cukupkan 40 tapi apa panggil menggunakan perkataan yang ada ataupun yang ada. Boleh ke Ustazah? Pada Ustazah, ini pendapat Ustazah lah ya. Kalaulah misalan bahan rangsangan itu telah diberi dan pelajar buat yang lain daripada itu, bukan dia tak boleh buat, tetapi tiada markah untuk bahagian itu. Kerana pelajar itu tidak mengguna pakai yang sepatutnya. Misalan tak semestinya dia guna hadaf kan. Pelajar boleh guna, misalan dikata min aghrad ar-rihlah ar-riyadiyah min aghrad ar-rihlah ar-riyadiyah dia tak ada masalah. Maknanya yang pentingnya ia menjurus kepada perkataan yang sama bermaksud tujuan itu tadi. Kalaulah misalan pelajar
contoh ya, pelajar katalah, pelajar buat mengenai apa Ustazah contohnya dalam rihlah riyadhiyah ni yang dikatakan tidak berkaitan. Misalnya apa Ustazah? Kalaulah dia kata tauzi' al-hadaya itu boleh dijadikan al-ansyitah lagi, masih lagi boleh. Maknanya Asy'ur. asy'ur masalah. Mungkin tak ada di situ kan. Jadi pada Ustazah bukan pelajar tak boleh. Boleh letak tetapi markah bahagian itu tiadalah kerana tiada perkara itu dikehendaki daripada soalan. Itu pada pandangan Ustazah lah. Tati. Ya. Irsyad Muajar ni macam bahasa Arab komunikasi dulu ni sebab dia kena wajib semua sentuh yang dia bagi tu. Ya begitu. Penilaian dia berdasarkan yang dia sentuh tu baru boleh bagi markah. Yang lain boleh buat tapi tak boleh dia bagi markah lah. Ya, pada Ustazah juga. Maknanya pelajar mesti guna perkataan yang diberi ini. Ya. Tak apa kalau dia nak pergi tukar misalnya al-hadaf tadi dengan al-ghayah ke al-gharad ke, tak ada masalah kerana ia memberi maksud yang sama. Tetapi pada pandangan Ustazah kalau dia nak lari pun boleh guna di situ. Tetapi kalau dia nak bercerita mengenai syu'ur tadi, masalah pelajar jawab wa sya'arna bil farahi was surur, dan kita nakkan markah di situ. Artinya takkan dapatlah sebab tidak ada perkataan itu di situ. Perkataan asy'ur ataupun al-farah was surur di dalam bahan rangsangan yang diberi tadi. Gitu ya Ustazah ya. Okey, jadi untuk soalan ba ini ianya adalah sama seperti karangan sebelum ini, cuma karangan dalam KBSM sebelum ini 150 patah perkataan dan yang sekarang ini adalah 120 patah perkataan. Jadi maknanya lebih kurang lah ya daripada dulu sebab dulu 150, sekarang 120. Tapi asasnya pelajar jawab lebih daripada itu tiada masalah kerana di situ dah ditulis la yaqillu adadu kalimatihi an 20 kalimah. Artinya lebih tak ada masalah, kurang mungkin akan ada masalah terutamanya bahagian markah untuk mufradat dan sebagainya begitu. Dan benda-benda bukan tajuk-tajuk yang akan dikemukakan dalam 120 patah perkataan, kalau kita lihat berdasarkan apa yang diberi di situ adalah berdasarkan mihwar yang terkandung dalam DSKP begitu. Perlu juga tak macam dimah dengan ya Ustazah? Perlu juga tak baca dengan khulafah dia ke tak payah? Benda ini perlulah kerana apabila di mana tu Ustazah? Ustazah Siti untuk soalan mana ataupun ba? Alif. Oh, alif. Alif bagi Ustazah maknanya hendaklah digunakan bahan rangsangan itu. Kalau dia nak buat wa sya'arna bis surur wal farah di akhirnya tak ada masalah, tapi kita mungkin tidak dikira markah di situ kerana ianya tidak diperlukan. Tapi kalau dia nak melengkapkan karangan itu supaya nampak cantik kan, cantik adanya rasa tadi tak? Ataupun mungkin wa sanazhabu marratan ukhra ila ataupun sanuqimu rihlatan riyadiyatan marratan ukhra fil mustaqbal ke, hanya untuk memperindahkan karangan itu pada Ustazah tak ada masalahnya. Yang pentingnya perkataan-perkataan yang ada dalam bahan rangsangan itu mesti diguna pakai. Ya. Okey, ada masalah lagi ke Ustazah? Ustazah. Ya. Okey. Jadi untuk bahagian ba akan ada
4 soalan, kalau sebelum ini ada 5 soalan kan, dan dimasukkan satu bahagian hikam wal amsal. Cuma setakat ini apa yang dibuat untuk 25 markah ini adalah soalan-soalan bentuk yang tidak melibatkan al-hikam wal amsal. Maknanya ia berdasarkan mihwar yang dipelajari oleh pelajar lah, begitu. Okey, Ustazah rasa untuk kertas 1 sehingga di situ. Bagaimana untuk kertas 2, kerana mungkin benda tu akan berlangsung pada tahun depan. Yang pentingnya adalah untuk kertas 1 ni kan dulu kan. Jadi maknanya guru-guru bolehlah melihat dalam format pentaksiran yang telah pun dibuat turun, yang dimuat turun oleh LPM, di mana di situ ada gambaran-gambaran untuk ujian lisan ataupun 2361/2 bagi kertas 2 yang akan diambil wajarannya sebanyak 20% itu ya. Okay, jadi Ustazah ya, selaku kira sebagai penyampai pada hari inilah, Ustazah mohon maaf atas kekurangan-kekurangan, kerana sebenarnya kekurangan itu adalah daripada diri saya sendiri. Namun apa yang Ustazah harapkan, semoga dengan perkongsian idea kita pada pagi ini akan memberikan hasil yang terbaik juga buat kita. InsyaAllah sekiranya ada apa-apa permasalahan, bolehlah kita berbincang dalam grup yang telah pun sedia ada. Dan di kesempatan inilah Ustazah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Siti Sinarmaya, Ustaz Muiz, kepada Ustazah Zawiyah selaku kira sebagai penulis lah juga ya, pembantu kepada Ustazah. Begitu juga dengan Ustaz Muhammad Said dan juga para peserta lah yang menyertai Google Meet ini, yang Ustazah rasa sebenarnya responnya amat baik sekali. Semoga Allah mengganjari kita semua dengan sebaik-baik balasan sama ada di dunia sehinggalah ke akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.